Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk hari ini cikgu nak berkongsi dengan kamu bengkel teknik menjawab sains SPM bagi tahun yang ke-2021 ya. Okey. So untuk hari ini cikgu nak tunjukkan contoh menjawab untuk praktis sumatif yang pertama dalam bab yang pertama. Okey, actually cikgu dah suruh kamu jawab semalam. Okey. Tapi hari ini cikgu nak share, nak tunjukkan bagaimana cara yang betul. Okey. Dan saya nak kamu fokuskan kepada teknik bagaimana hendak menjawab soalan-soalan kemahiran proses sains. Dan nanti ada yang soalan 2, yang itu bukan soalan kemahiran proses sains. Okey, dalam soalan yang pertama. Okey, merujuk Raja 1 menunjukkan keputusan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, setiap kali soalan KPS, soalan bahagian A dalam kertas 2, kamu gariskan dia punya tujuan. Okey, macam mana nak tahu tujuan? Dia mesti ada perkataan untuk mengkaji. Jadi untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Dan kamu kena ingat, dalam tujuan dia mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan kamu lihat dekat sini kepekatan antibiotik. Kepekatan antibiotik di sini adalah dia punya MV ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Yang seterusnya cikgu ada highlightkan pertumbuhan bakteria, di mana pertumbuhan bakteria itu adalah dia punya RV ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. So dalam soalan A, nyatakan satu hipotesis. Bila sebut hipotesis, dia mesti menghubungkan antara MV dengan RV. So mesti ada dua. Jadi dekat sini cikgu dah bagi tips pada kamu semalam untuk membina hipotesis. Kamu jangan gunakan semakin-semakin. Sebabnya yang pertama, jika semakin-semakin ni dia tak boleh guna pakai untuk semua situasi. Jadi sebagai cadangan kepada kamu, cikgu cadangkan untuk kamu gunakan jika maka. So dekat sini, jika kepekatan antibiotik tinggi. So nampak tak kepekatan antibiotik? Ini dia punya MV tadi. Tinggi ni dia punya pola. Maka pertumbuhan bakteria kurang. Pertumbuhan bakteria ini adalah RV. Kurang dia punya pola. So ini untuk hipotesis. Yang kedua, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Kalau kita lihat yang pertamanya adalah ni tadilah sama je. MV dengan RV kita dah kenal pasti. Yang pertama dimalarkan. Dimalarkan maksudnya yang tetap atau yang sama. So apa yang sama dalam ni? Kita akan lihat jenis antibiotik. Maksudnya antibiotik dalam A dengan dalam B sama. So kita gunakan jenis sebagai parameter dia. Ataupun double stroke ni bermaksud jawapan lain lah. Isi padu agar nutrien. So dekat sini kita gunakan agar nutrien. So apa yang kita samakan? Dia punya isi padu. Jadi kita letakkan parameter dia isi padu. Jawapan lain adalah isi padu kultur bakteria. So kultur bakteria yang kita guna ni juga kita samakan dia punya isi padu. Ada juga jawapan lain yang mungkin kita boleh gunakan ialah jenis bakteria. Boleh saja gunakan mana-mana. Right? Yang kedua yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi, apa yang berbeza-beza? Yang berbeza-beza kamu boleh rujuk di sini. Apa MV kamu tadi? Kepekatan antibiotik. Macam mana tahu kepekatan antibiotik? Tengok dekat sini, kepekatan antibiotik tinggi, kepekatan antibiotik rendah. Alright? Soalan C. Apakah kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini? Kesan antibiotik. Seperti mana
Okay, yang kamu tahu, antibiotik, okay, kalau kata kita makan, kita pergi klinik, kita demam, kita pergi klinik, doktor akan bagi antibiotik. So, kemudian antibiotik itu menyebabkan kita sembuh. Kenapa kita sembuh? Okay, sebab antibiotik dapat membunuh bakteria. Ataupun antibiotik dapat merencatkan pertumbuhan bakteria. So, itu ialah kesan antibiotik. Okey, soalan yang kedua ialah, okey, cikgu masuk dulu soalan yang ketiga. Okey, cikgu masuk soalan yang ketiga. Okey, nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan, okey, pada suhu 37 darjah Celsius selama 3 hari. Okey, bila sebut sahaja, okey, awak gariskan ni tujuan dia dulu. Gariskan tujuan. Okey, bila untuk mengkaji ni mesti tujuan. Okey, kemudian dia mesti ada MV dia. Okey, dia mesti ada MV. Apa MV dia? Suhu. Okey, dekat sini pun boleh tahu juga. Sini dia punya MV. Okey, dan satu lagi, kita ada pertumbuhan bakteria. Dan pertumbuhan bakteria adalah dia punya RV. Samalah juga dengan dekat sini. Daripada jadual, kita boleh dapatkan juga. Maksudnya dalam eksperimen ini, kita ada 2 pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sekarang ni kita nak lihat kepada pemerhatian. Okey, kita nak lihat kepada pemerhatian. Okey, bila pemerhatian, dia mesti apa yang kamu nampak. So, dia kata yang disimpan pada suhu 37. Jadi, tengok dekat sini. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey. Okey, 37. Okey, jadi tengok dekat dalam keadaan bubur nutrien. Apa yang berlaku dekat sini? Okey, keadaan bubur nutrien keruh selepas 3 hari. Okey, keadaan bubur nutrien keruh selepas 3 hari. Okey, sebenarnya ini sahaja jawapan yang wajib. Yang ini sahaja. Keadaan bubur nutrien keruh. Okey, kadang-kadang ada juga yang jawab keruh sahaja. Okey. Seterusnya ialah soalan hipotesis. Macam tadi cikgu cakap, kita dah tahu dah dia punya hipotesis mesti ada MV, mesti ada RV. So, suhu MV, pertumbuhan bakteria RV. Okey, kemudian daripada jadual. Okey, kita boleh pilih mana-mana. Okey. Jadi kita lihat, jika suhu 37 darjah Celsius, maka keadaan bubur nutrien keruh. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua ialah, okey, jika suhu 37 darjah Celsius, maka pertumbuhan bakteria sangat aktif. Yang pertama, cikgu gunakan RV ni. Okey. Yang kedua, cikgu gunakan RV yang ini. Right? Okey. Okay. Jadi kalau kata untuk yang kedua tu, jika suhu 37 darjah Celsius, maka pertumbuhan bakteria sangat aktif. So, nampaklah pertumbuhan itu sangat aktif. So, ini dia punya MV. Dan sini adalah dia punya RV. Okay. Nak tahu hipotesis awak tu betul ataupun tidak, dia mesti wujud MV, dia mesti wujud RV. Okey, soalan C. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Manipulasi gerak balas. Tadi dalam yang sebelum tu kamu dah tahu. Okey, suhu dan juga gerak balasnya keadaan bubur nutrien ataupun pertumbuhan bakteria. Okey, dan yang terakhir untuk soalan 2 ni, soalan 3. Okey, nyatakan satu inferen yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, inference ini adalah sebab berlakunya pemerhatian. Okey, jadi bila sebab berlakunya pemerhatian, okey, jadi dekat depan ni, ini dia punya pemerhatian. Okey, dekat dalam ni ada banyak pemerhatian. Ada 3. 1, 2, 3. Okey, tapi cikgu nak pilih yang kedua ni. Cikgu nak pilih yang dalam tabung OGQ. Okey, jadi cikgu tuliskan dulu dia punya pemerhatian. Keadaan bubur nutrien keruh. So, ini dia punya pemerhatian. Okey, kerana apa bubur tu tadi keruh? Okey, kerana pertumbuhan bakteria sangat aktif. So, ini sebab dia.
Jadi, kenapa bubur nutrien keruh? Sebab bakteria sangat aktif. Pertumbuhan bakteria sangat aktif. Okey, so dapat Okey, untuk yang seterusnya adalah soalan yang ketiga. Okey, menunjukkan mikroorganisma PQRST. Okey, kemudian dia minta untuk kelaskan. Bila kelaskan, kamu kena buat macam ni. Okey, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Tak ada masalah, boleh pilih yang mana. Ini gambar ajar pokok. Okey, boleh saja mana-mana. Okey, jadi yang pertamanya ialah yang mempunyai dinding sel dan membran sel, PQRT. Dan yang tidak mempunyai dinding sel dan juga membran sel ialah S. Dan kalau kamu perhatikan balik semula, ini sahaja yang tidak mempunyai dinding sel ataupun yang tidak mempunyai membran sel. Dan kalau kamu perhatikan, S ini ialah virus. Okey. So kamu lihat. Namakan kumpulan mikroorganisma yang tidak mempunyai dinding sel dan membran sel. So tadi cikgu dah tuliskan kan? So yang S tu tadi ialah virus. So C1, namakan mikroorganisma P. So yang ini sebenarnya salah cikgu typing error ni. Mikroorganisma P, kita rujuk balik kepada tadi. P ni ialah yeast. Yeast. So P ialah yeast. So, kalau kita lihat balik semula tadi, cikgu betulkan kat sini. Cikgu lupa nak edit ni. P ialah yeast. So, adakah C2, adakah mikroorganisma P merupakan mikroorganisma berfaedah atau patogen? Terangkan jawapan anda. Dan kamu kena ingat, apa maksud patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. So, yeast ni yang mana? Yang berfaedah ataupun yang menyebabkan penyakit? So, yeast ialah mikroorganisma berfaedah. Kenapa dia berfaedah? Dia boleh digunakan untuk membuat roti. So, that's why dia adalah mikroorganisma berfaedah. So, ini sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Dan cikgu nak kamu lengkapkan ketiga-tiga latihan dan hantar secara personal kepada cikgu. Wajib. Cikgu akan tik nama seorang-seorang. Kenapa? Supaya semua ambil maklum. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.